Air-air ni dibagikan kepada 4 bahagian. Yang pertama namanya air mutlak. Yang kedua air musta'mal. Yang ketiga air musyammas. Yang keempat air mutanajjis. Yang kelima air mutaghayyir. 5, bukan 4. 5 bahagian air. Jadi air mutlak tu kita dah terangkan dah, iaitu air yang sunyi daripada kait yang lazim, iaitu air yang tidak perlu dikaitkan dengan nama tertentu. Itu air mutlak. Kena ingat tu. Kalau air kelapa tu bukan mutlak, tu air kelapa. Air kopi bukan mutlak. Tapi air mutlak ni, bila kita kata air, orang faham dah. Tak perlu kita nak kata air hujan pun, air sungai tak perlu. Kau nak kata juga boleh, tapi tak perlu. Dan air mutlak ni adalah air yang keluar daripada 7 sumber kan. Ataupun sumber air mutlak itu 7. Sumber air ni terbagi 2 pula, daripada langit dan daripada bumi. Sumber air daripada langit, air hujan, lagi air embun, lagi air salji, 3. Kemudian 4 lagi air yang bersumberkan dari bumi. Apa yang pertama air laut, yang kedua air sungai, yang ketiga air perigi, yang keempat matahari ke matahari. Kalau air kelapa masuk tak dalam tu? Tak masuk. Air tebu tak masuk dalam tu. Tu air tebu tak boleh kita guna tebu. Tu bukan dari sumber yang 7, bukan daripada sumber yang 7. Kecuali air ini special, dia tak masuk dalam 7 ni, tetapi ia boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Air special ni ialah air mukjizat Nabi SAW. Air yang keluar daripada celah-celah jari Nabi, terpancar daripada celah jari jemari Nabi. Para sahabat guna untuk berwudu, suci menyucikan, tak masuk dalam sumber 7 tadi. Dan air ni air yang paling mulia, sama ada nisbah di dunia maupun di akhirat. Semulia-mulia air ialah air yang keluar daripada celah jari Nabi yang mulia. Lebih mulia daripada air Zam-Zam. Baik. Okey, jadi berdasarkan ta'arif tadi, secara ringkasnya, air mutaghayyir ni yang kita dah salin semula, keluarkan semula daripada ta'arif yang Tuan kita bagi. Ada beberapa syarat untuk kita hukumkan air itu sebagai air mutaghayyir, air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Kalau najis tak masuklah, itu bukan mutaghayyir, itu mutanajjis. Air mutaghayyir ialah air yang berubah dengan sesuatu yang suci. Jadi syarat pertamanya, sesuatu itu suci. Sesuatu yang kita masukkan dengan hissi. Dalam jadual sebelum ini kita dah bagikan kepada 2 bahagian tu, benda dan maknawi. Hissi dan maknawi. Hissi itu kita masukkan dengan benda lah, sesuatu yang suci, yang tahir, terbagi 2. Yang suci itu sama ada hissi, benda, ataupun yang suci itu maknawi. Maknawi bukan benda. Maknawi ni yang kita masukkan ialah air lebihan wudu dari basuhan pertama anggota rukun wudu. Boleh tentu. Kalau basuhan yang kedua, ketiga, itu tidak memustamalkan
air. Ataupun ada anggota wudu yang bukan rukun, yang sunat, seperti telinga kan sunat. Apa lagi? Hidung ni hembus masuk hidung keluar, hembus hidung kan, air komor kan, air komor. Itu bukan anggota wudu yang rukun, tapi sunat. Jadi kalau benda yang suci itu dua bahagian tadi, sama ada yang sesuatu yang suci itu yang hissi, yang benda, ataupun sesuatu yang suci itu bersifat maknawi saja, macam air wuduk tadi, ataupun air basuhan mandi wajib, ataupun air lebih, atau air yang telah kita gunakan untuk menghilangkan sifat najis. Air pertama yang kita guna untuk hilangkan najis itu mutan najis, kita siramkan ya. Mulakan cara basuh najis ni, kita buang dulu dia punya air najis tu. Kenapa kita cuak air, kita gosok-gosok, air tu jadi mutan najis, sebab dia mesti bercampur dengan zat najis tu, air najis tu. Tapi bila kita dah lap, dia hanya tinggal sifat, kesan. Sifat dia, warna dia, bau, masih belum suci. Bila kita cuba air kali yang kedua, kita gonyong-gonyong, gosok-gosok, air sifat tu hilang, tapi air tidak berubah. Air tidak berubah, tapi sifat najis itu hilang. Air itu dinamakan mustakmal. Bila kita buang air itu air mustakmal. Bila kita buang air mustakmal, maka yang tinggal tu lantai itu suci. Lantai itu suci, airnya mustakmal. Itu air mustakmal. Itu kita masuk benda yang suci kan, tapi itu yang kita sebut maknawi. Bahagian kedua itu maknawi. Tapi bahagian pertama itu sesuatu yang hissi, benda lah. Benda ni yang kita nak bincang kat sini. Kalau benda itu suci, itu pertama sekali syarat air itu air mutaghayyir yang sifatnya suci mensucikan, suci menyucikan, tahir wa mutahhir. Sebab air mutaghayyir ni, air yang berubah dengan sesuatu yang suci, dia ada dua bahagian. Ada yang tahir mutahhir, dan ada juga tahir ghairu mutahhir. Ada yang suci menyucikan, dan ada juga suci tapi tidak menyucikan. Jadi hukum air mutaghayyir di dua bahagian. Air yang berubah dengan sesuatu yang suci ni ada dua bahagian. Ada yang berubah dengan sesuatu yang suci, sifatnya suci mensucikan, dan ada yang berubah ni tadi tetapi hanya suci pada dirinya, tidak mensucikan yang lain. Kita terpaksa lama sikit kat sini sebab kita nak bagi dia aja clear betul. Hampir faham betul. Saya ingat nak laju je, tapi disebabkan benda ni penting, sebab dia berkaitan dengan kesahihan wuduk kita, kan, mandi kita. Jadi berdasarkan apa yang tuan kitab sebutkan ni, air yang mutaghayyir yang dimasukkan dalam kitab kita ini ialah air mutaghayyir yang suci tapi tidak menyucikan. Dia ada dua bahagian. Dalam jadual yang kita buat tu ada 6 bahagian. Kita pecah-pecah-pecahkan, ada 6 pecahan. Yang suci tapi tidak menyucikan hanya 1 bahagian saja. 5 bahagian lagi, 5 pecahan lagi, kesemuanya suci menyucikan. Yang sebenarnya senang dah nak faham. Kalau kita faham yang 1 bahagian, 1 pecahan yang suci tapi tidak menyucikan, maknanya yang 5 pecahan lagi tu kita tak berapa nak faham sangat contoh-contoh pun, tapi kita set dah dalam kepala kita, semuanya suci menyucikan. 1 pecahan ni sahaja yang suci tapi tidak menyucikan. Suci pada dirinya sebab dia bercampur dengan benda yang suci. Cuma tak boleh kita gunakan untuk menyucikan pada angkat hadas, pada mandi dan pada
benda najis kan. Jadi kalau kita faham yang satu ni, maka insyaAllah lah yang lain-lain tu kita hukum suci mencucikan. Yang ni sahaja yang suci tapi tidak mencucikan. Jadi yang pertama, benda yang suci itu, yang pertama, benda yang bercampur dalam air itu ataupun yang masuk dalam air itu, benda yang suci. Itu syarat pertama. Ini cerita tentang air mutaghayyir ni. Kena nama tu tak tulis. Al-ma'ul mutaghayyir. Jadi yang kita nak bincang sini sebenarnya ialah yang ni. Yang tahir, ghairu mutahhir. Ini yang kita nak bincang. Pertama, yang masuk dalam air itu ataupun berubah air itu disebabkan sesuatu yang suci. Yang kedua, sesuatu yang suci itu bukan jadi daripada air. Bukan jadi daripada air. Ada yang jadi daripada air, seperti garam laut. Garam daripada laut kan, dia jadi daripada air laut. Garam laut itu jadi daripada air. Senang kita letak contoh terus lah. Kalau ada pen warna-warni cantik, merah, biru. Apa nanti? Balik. Tak apa. Air kopi. Okey, yang pertama sesuatu suci. Kopi suci tak? Senang faham. Contoh tu. Okey. Kemudian kopi jadi daripada air ke? Bukan jadi daripada air. Tak macam garam laut tadi tu jadi daripada air. Jadi sebenarnya garam laut tadi air yang suci menguncikan. So garam laut tu dia jadi daripada air. Kita masuk dalam ni, air ni tetap suci menguncikan mutlak. Tapi beza dengan garam bukit. Beza. Contoh kitab kita ni, kita datangkan contoh garam bukit. So garam bukit bukan jadi daripada laut. Jadi daripada apa? Dia tanya. Tu kan? Bukit. Apa tak pada saya Google. Google. Jadi okey, kopi tadi pertama sesuatu yang suci, bukan jadi daripada air. Terkaya air itu daripada kopi. Terkaya air itu daripada dia. Maksud terkaya ni benda asing. Kopi benda asing. Kopi benda asing daripada air. Air tak perlu pun kepada kopi ni. Kalau tidak terkaya, sebab terkaya lawan tidak terkaya. Terkaya bukan lawan termiskin. Dia yang faham, terkaya lawan termiskin. Pening pada. Terkaya lawannya tidak terkaya. Apa contoh sesuatu yang tidak terkaya daripada air? Dia memang ada di air, bukan asing daripada air. Contohnya tanah. Keruh tanah tu, kerana air tu bertukar warna, berkeruh tanah kan. Kan berubah warna, sifat air tu berubah, warna dia berubah jadi warna tanah. Tapi dia berubah kerana tanah. Air itu berubah kerana tanah, keruh kerana tanah. Tanah ni benda yang memang ada di air, tidak terkaya daripada air. Air tidak terkaya daripada tanah. Tak boleh dipisahkan. Nak pisahkan, nak letak mana air itu? Memang tempatnya di tanah. Tak macam kopi. Kemudian tidak boleh dibeza. Artinya tidak boleh diceraikan, dipisahkan, diasingkan. Bila dah masuk dalam air itu, macam kopi tadi, bila dah masuk dalam air, boleh kita asingkan. Dia dah sebati, dah larut. Larut ini yang disebut dengan istilah mukhalid dalam bahasa Arab. Buat dengan air itu kan, berubah warna jadi hijau disebabkan daun kayu masuk kan. Daun kayu ini mujawir, benda yang suci, benda yang tidak larut. Dan kalau berubah dengan banyak sekali pun, air masih mutlak. Okay. Kemudian berubah dengan perubahan yang banyak. Berubah apa ni? Bila kita sebut berubah, artinya berubah sifat-sifat air yang tiga tu.
berubah warna, berubah rasa, berubah bau. Jadi kalau masuk kopi, berubahlah warna. Tapi kalau berubah sedikit banyak ni macam mana? Sekira-kira berubah nama air mutlak, itu banyak. Berubah banyak sehingga kita tak boleh nak panggil dah air mutlak. Kita kata ni bukan air mutlak, ni air kopi. Ni bukan air, hilang nama air mutlak. Air mutlak tadi air yang tidak perlu dikaitkan dengan nama lain. Kan mutlak. Kalau dikaitkan dengan nama lain itu air muqayyad. Air yang dikait bukan nama mutlak lagi. Jadi bila masuk kopi dalam tu sedikit, kopi kan tadi benda suci, kopi bukan jadi daripada air, kopi terkait air daripadanya yang ni benda asing. Dan bila dah masuk ke larut sebati dengan air tak boleh dipisahkan. Kemudian berubah dengan perubahan yang banyak sehingga menghilangkan nama air mutlak. Kita tak panggil air dah, kita panggil air kopi. Tak panggil air dah. Maka air mutaghayyir yang berubah dengan ciri-ciri tadi, syarat-syarat tadi, air itu hukumnya suci, tidak menyucikan. Tahir, ghairu mutahhir. Selain daripada bahagian ni, dia ada 5 bahagian lagi. Kesemuanya suci menyucikan. Tak kira sama ada berubah banyak mana sekalipun, suci menyucikan. Saya nak buat demo. Demo tu saya datang bawah ni. Ni air mutlak ni, air. Sekarang ni saya ada bawa ni air mutlak, kopi. Sebut kopi. Nak masukkan dalam ni. Kita tengok apa jadi. Ni bukan magic kan? Okey, kita nak masukkan sebut kopi dalam air yang sebotol ni. Okey, saya masukkan kopi. Jangan pernah buat, goncang. Kita tengok, dah berubah warna sedikit. Sedikit ke banyak? Sedikit. Air ni masih mutlak, boleh berwuduk. Berubah sedikit, berubah dengan yang suci, sah berwuduk dengan air. Sebab kita tak panggil air kopi lagi. Air kopi, kan air kopi. Tukar warna sedikit, masih air mutlak, sah kita gunakan berwuduk. Boleh berwuduk, walaupun kita masukkan sendiri. Sebabnya tak suka tengok air tak ada warna, nak ada warna sikit.